target dah ditemui. Proceed. Hai, saya Rizky Faruzi. Dalam segmen automotif, kita akan lepak bersama kereta-kereta mewah yang menjadi idaman anda semua. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Rizky Faruzi. Dan pada episod kali ini saya akan kongsikan bersama anda semua kereta MPV. MPV ni multi-purpose vehicle, tetapi yang ni special punya. Dia versi mewah, iaitu Alphard tahun 2018 ST. Alphard ni adalah model yang sangat terkenal di Jepun dan sekarang di Malaysia telah menjadi trend kepada VIP, businessman, bos-bos untuk menaiki kenderaan ni sebab dia ada ciri-ciri mewah. Bukan saja mewah tapi dia juga sangat praktikal. Lebih-lebih lagi kalau macam anda yang inginkan pulang ke kampung, contohnya tak lama lagi bulan puasa, bulan Ramadan nak balik ke kampung dan juga lepas raya pun kita ada festive season. So ini adalah kenderaan yang sangat praktikal untuk anda semua bersama keluarga anda. Di belakang saya ni adalah kedua-duanya model yang sama, Alphard ST tahun 2018, tetapi dia ada perbezaan. Perbezaannya adalah jom ikut saya, kita tengok. So, korang mesti nak tahu perbezaan dia kan? Perbezaan pertama dia, kalau you boleh tengok ni, lampu ni, kita panggil intelligent LED light. Dekat sini ada berapa? 1, 2, 3. Sebelah saya ada 1 dan 2. Ini perbezaan yang pertama. Yang kedua pula, tengok dekat bawah ni, beza. Yang di sini tulisnya adalah Modelista. Modelista ni dia body kit yang ada chrome. Kita boleh tengok sini chrome. Yang di sini pula body kit kita panggil CRD. CRD ni dia tengok, you tengok kat sini dia hitam, fully black. Satu lagi perbezaan kereta Recon ataupun kereta Jepun Alphard ni, dia boleh customize. Yang ni tayar dia masih original, bukan tayar lah, rim. Rim dia masih original. So setengah orang sukakan rim yang original. Kalau compare dengan yang tu, dia dah ditukar rim dia, which is mari tengok. Culture ni biasanya ada di kereta, contohnya kereta di Porsche. It is made in Germany. Culture ni dia punya size rim dia adalah 20, berbanding dengan yang tu 18. So itu adalah antara perbezaan di hadapan. Sekarang kita tengok perbezaan di belakang pula. Perbezaan dia sama juga. Body kit. Yang ni hitam dan yang tu adalah chrome. Tapi selainnya sama, sebiji. So ada orang tanya saya, apa perbezaan Alphard dan Vellfire? So kalau korang nak tahu, semuanya sama, enjin sama, eksterior je lain, dalaman semua sama. Cuma perbezaan dia adalah lampu. Alphard ni lampu dia merah. Kalau Vellfire bukan putih tetapi clear. Itulah perbezaan dia. Sekarang kita tengok dalaman dia pula macam mana. Sebab dalaman ni yang memberikan perbezaan feel kepada setiap siapa yang naik. Sebab tu bos-bos dia nak naik Alphard ataupun Vellfire ni. Sebab Alphard dia ada macam-macam. Contohnya seat pun dia ada macam-macam jenis seat. Macam pilot seat, keselesaan. Okey, jom ikut saya. So, anda boleh tengok di sekeliling saya ni ada Alphard. Kiri, kanan dan juga di belakang. Sekarang saya nak bagi tahu anda apa keyless entry ni boleh buat. So keyless entry ni dia adalah teknologi dari Jepun yang di mana driver akan letak saja kunci
di dalam poket. Sama macam video yang saya buat terdahulu dalam kereta Mustang tu. So kita letak dalam poket, kita celuk je tangan, terus open. Side mirror pun terus buka. Nampak? Bila saya nak lock, saya tutup, saya touch sini, side mirror terus tutup. So korang, saya ni baru je belajar pasal Alphard. Tapi kalau korang nak belajar in-depth, mendalam lagi, saya jemput kawan baik saya, iaitu pakar kereta anda juga, Encik Afi. Assalamualaikum Rizky, berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi hari ni. Tengok lain Encik Afi hari ni. Lain, dia keluar daripada Alphard dia macam bos. Jadi kita nak tengok interior ni dia agak kompleks. Jadi saya perlukan khidmat bantuan kawan saya Encik Afiq untuk explain detail je. Jom. Jom mana? Jom masuk dalam kereta lah. Jom. Saya cuba untuk review kereta ni. Okey, terlebih dahulu kita nak start kereta ni macam mana? So kita tekan brake dulu kan? Tekan brake, lepas tu kita akan tekan start. Tekan push start button ni. Push start button, okey. Okey, macam tu lah. So, saya nak tanya, apa kelebihan contohnya ni, entertainment Alphard ni? So far laju sangat tu. Kita kena explain dulu. Alphard ni ada banyak spek. Katakan daripada Alphard ni ada yang X package tu kita panggil untuk 8 seater. Kita pun ada S, SA, SC. So model yang kita nak discuss ni adalah model SC. Okay, sebelum tu untuk kalau kita nak shoot video ni, rasa kena buka atas ni, sunroof ni. So terang sikit. Okay. So then kita boleh review. Okay, so yang model Alphard ni dia tahun 2018. So kita panggil dia model SC lah. Dia kira tak full habis, tapi SC ni dah, yang 2018 ni dah datang dengan full leather seat, dengan yang katakan sunroof, moonroof ni semua optional. Katakan Android player ke 360 camera tu semua optional. Tapi kalau 18 ni SC memang dah ada leather seat. So Afiq, macam yang kita sekarang berada dalam model SC kan? Betul. So saya nak tahu ada berapa banyak jenis model lagi dalam variant Alphard ni? Kita kata nak cerita pasal variant Alphard ni, ada banyak variant lah. So first kali dia start dengan X. X tu lah untuk 8 seater. And then kemudian kita pergi kepada S, SA, lepas tu baru SC. And then dia ada lagi yang kita panggil high range, kira macam panggil yang premium, kita panggil dia executive launch. Dan juga kalau katakan betul-betul untuk VIP, untuk apa semua yang ada 4 seater je, kita panggil Royal Launch. So kalau kat sini kita panggil SC ni kira mid range lah, tapi kira dah full habis sebab dah ada leather. And then dia punya seat pun kita boleh tengok, dia punya seat pun dah panggil apa tu, yang untuk passenger belakang dua ni dah panggil Mickey Mouse punya headrest. Maknanya kiri kanan dah ada dia punya headrest tu. Macam biasanya kereta ni kita rasa sometimes kalau bukan saja VIP tapi sesuai untuk keluarga juga kan. Jadi saya nak tahu apakah entertainment yang ada untuk kata kanak-kanak ke dalam kereta ni. Untuk model SC ni yang kita boleh nampak lah, big player ni dia dah upgrade. Maknanya dia dah pakai Android system. Android system ni kira kalau kita connectkan dia dengan personal hotspot kita punya handphone, dan kita boleh guna lah Google Chrome, Map, kita boleh install Waze, YouTube semua kita boleh tengok kat sini lah. So sini pun dah ada. So kereta ni pula dia datangkan dengan 360 cam. Maknanya kita boleh nampak surround punya cam lah. So ni pun optional. Maknanya ada kereta SC yang ada, kira yang lower range ada, tak ada. Ada yang middle range to high range dah ada. So banyak dia punya variant. And then dia punya, kalau kita tengok model 2018 semua dah ada dua control untuk heated seat dengan untuk cool lah, untuk sejukkan seat ataupun untuk heated seat lah. Dua ni left and right. Kalau dulu punya model 2015, 2015, 16, 17 tak silap saya cuma ada heated seat lah. Cuma ini ada penambahan dekat sini lah. And then dia punya console box. So kalau model SC ni dia ada console box tengah ni, panggil mid console box lah. Okay. So kalau katakan dia boleh buka two ways cara nak buka dia, sama ada dari sini, daripada tempat driver ataupun daripada tempat saya. So dia tak ada ganggu lah kalau kata driver nak buka, dia daripada side dia. And then katakan nak lain, kita boleh study pasal dia punya safety features. Maknanya kat sini dia ada more to LTA, tu ialah lane tracing assist, parking assist, PKSD,
Yang LTA tu ialah Lane Tracing Assist. And then ni kalau katakan kita terkeluar daripada kita punya line masa memandu, dia akan alert kita lah. So dan Parking Assist ni macam biasalah sensor. And then PKSB ni kita panggil pada Parking Support Brake. Maknanya dia akan support kita lah. Itu kita akan biasa biarkan on. And then PCS tu kira macam pre change settings lah. Bukan, salah. Salah. Itu kereta lain tu rasanya, Cik Rizky. PCN ni kita panggil pre-crash system. Maknanya dia akan macam satu safety. Maknanya dia akan tolong kereta ni untuk brake lah. Akan bagi satu warning. Kalau katakan kita ada lupa nak brake ke apa, dia akan bagi kita, alert kita lah. And then bawah tu ada nano tu, kita punya macam air purifier lah. Dalam ni, aircon ni. So kalau kita tak payahlah install macam Kowe ke produk-produk tu tak payah. Sangat kalau nak install Kowe. Mana nak letak. Maksudnya air purifier sudah di built in dalam kereta ni. Ada dalam ni. So memang dah built in lah. Okay, satu lagi kelebihan Alphard SC ni, kalau Rizky nak tahu lah. So dia datangkan dengan digital rear view mirror. Maknanya kalau katakan belakang penuh anak-anak semua, siapa parents naik semua, dan belakang penuh kita tak nampak belakang. So dia dah lengkapi dengan kamera lah. So memang dia dah ada kamera. So kita tak payahlah nak suruh orang lain duduk ke apa ke, dia dah built in. Yes. Maksudnya kita ada dia menyenangkan kita. ada Dia kamera, kita tak payah susah hati kan. So kita confirm lah, kita boleh tengok belakang. yes, betul. And then katakan kalau fokus kat sini, dia dah ada 2 power door and then 1 power boot lah. Untuk SC memang dia datang dengan power boot lah. Kalau kata model SA, dia 2 power door tapi tak ada power boot. So kat sini dia kira full lah. Ada power boot, 2 power door. Untuk rear mirror ni, yang jenis macam ni yang ada kamera ni, untuk semua model Alphard ke just yang high end saja? Dia model SC ke atas akan ada digital rear view mirror ni. Okay, satu lagi the best thing about player ni, Android ni. So kereta ni lebih better daripada 360 camera yang original lah. Daripada katakan dah siap dengan infotainment JBL ke ataupun Alpine. Bila kita turn signal je, cuba Rizky tekan signal. Okay, bila kita signal je dia dah ada nampak. So automatic dia akan nampak 360 and then dia akan nampak left side of the car. So anything kalau kita tolak ke kanan pula, dia akan pergi ke kamera kanan. Yes. Tidak. Okay, so dia akan bagi tahu lah sini right. So dia dah nampak. Walaupun Alphard ni kita mahal, tapi selalu sold out kan, betul? Betul. MPV Alphard atau Alphard ni kita orang panggil macam luxurious punya MPV. Memang sangat laris lah kalau dalam market kereta-kereta MPV ni. Dia top lah. Okay, so bila kita cakap pasal luxurious, mesti akan berkait dengan golongan VIP, datuk-datuk, betul tak? Ni tak semestinya lah kena VIP nak beli. Orang biasa pun boleh beli sebab harga dia dah affordable. Yes. Tapi kalau Encik Rizky kata VIP, biasa dia orang akan fokuskan kepada seat belakang lah. Jom kita tengok seat belakang. Jom. Okey Afiq, kita dah masuk ke dalam. Jom kita tutup dulu pintu. Alright. So dekat belakang ni kita panggil pilot seat. So yang di sini tengah duduk ni, pilot seat yang kita panggil. Kiranya macam dalam flight. So kita panggil yang 3 ni apa? Leher ni ialah Mickey Mouse headrest. Oh, Mickey Mouse. So kalau katakan kita baring, duduk, relax. Kalau kata kita nak tengok entertainment, itu je. Kita buka ni. Drop lah. Right. Saya rasa sekarang ni bukannya dalam kenderaan MPV ke SUV ke, saya rasa macam saya dalam private jet. Bukan macam. Memang rasa. Bukan macam lagi. Cuma sayap je saya tak nampak sekarang. Sayap je saya tak nampak. Tapi feel dia memang rasa macam boss. Memang rasa kita ni macam very important person. Okay, so kalau Rizky tengok dekat Rizky punya left side ni, ada untuk automatic punya untuk adjust kita punya seat position. Oh ni. Dan kita boleh naikkan kita untuk kaki lah. Kalau kata kita nak relax, tekan. Yes. Itu untuk seat position. Dan leg rest kita. Dan kita nak relax. So tapi kalau biasanya siapa yang nak relax ni, biasanya boss, datuk-datuk, datin. So ada driver kan.
So dia nak relax. Penat balik kerja. Penat kan? So kita nak relax sikit. Tengok dah sampai rumah lah. Dah sampai rumah. Pejam mata terus celik dah Oh sampai boy. ke rumah. Ngalahkan jet. Keselesaan dia sangatlah kita rasa mewah. Yes. Okay, so kat sini pula satu function ialah cup holder lah. Dia dalam untuk air. Memang boleh letak lah apa. Mana kat sini pula ada satu table tray. Nak letak apa-apa lah, anything kita nak letak food ke anything. So boleh guna kat sini. So total gelas yang kita boleh letak 1, 2, 3, 4, 5. Ni masuk tumpuan belakang lah. Belakang pun still ada lagi room untuk letak. Ada room lagi. So yang best ya, bila kata malam, kita pun boleh tukar lah lampu kat sini. Tapi sekarang tak nampak lah kot. Kita kena buka ni lampu. Okay, lampu. Oh ni purple ni. Yes, kita boleh change dia punya LED lah, ambience color lah. Kita mood kita lah tengok. So yang kita punya mood. Okay, macam saya prefer biru lah. Biru tu menenangkan. Jadi saya nak tahu berapa jenis warna yang ada kat sini. Kita kira sama-sama lah. Saya pun tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 15. Oh, banyak colour dia. So puan-puan, tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh pilih. Anak-anak pun mesti akan suka lah kereta-kereta yang macam ni. Ada lampu macam-macam. Macam-macam jenis colour boleh pilih. Dan ni pun boleh buka Alright. So kalau katakan ni memang tengok view malam, tengok bintang ke apa kan. Dah boleh tidur lepak dalam kereta lah. Kalau kata tuan-puan malas nak mandi pun, bila hujan je buka je terus natural shower tu kan. Betul? Dia semakin jadi rating dah naik semakin jadi. Viewer semakin banyak. Kita excited lah naik kereta-kereta mahal macam ni. Okay, alright. So other than that, so kalau untuk privacy kita pun ada side blind. Di sini boleh tarik. Yes, tarik ke atas. Dan ada dua tempat tu tergantung mana. So dia privacy lah. Okay. So kalau katakan kita nak privacy, kiri kanan ada. Saya punya side ada, Rizky punya side pun ada. So kalau kata yalah, Jangan kalau asyik kalau tak adalah. Kalau cakap kalau nak buat betul-betul kan orang kata saya pula yang suruh orang buat. Jadi saya bagi contoh lah. Kalau kata kita nak ada privacy sikit, memang ni lah kegunaan dia. Jadi kalau anda yang nak privacy tu, tak payah fikir lama-lama, ni lah kereta yang patut anda beli. Betul? Betul. Betul. Jangan ada kalau je. Janji betul. Kalau. Okey. Inilah kereta yang anda harus beli kalau nak privacy. Masih ada kalau. Okey, features yang saya dapat tengok kat sini, dia sangat membantu warga emas, warga tua. Sebab apa? Tengok ni. 1, 2, 3. So kalau kata ada warga tua yang memerlukan bantuan wheelchair ke, so dia nak keluar kan, dia keluar, dia boleh pegang kat sini. Pegang dan dia boleh keluar dengan mudahnya. Sebab dulu saya pernah ada experience, saya nampak lah kan. Dulu saya pernah tengok satu MPV ni, dia ada bawa warga emas naik wheelchair. Apa yang terjadi kepada warga emas tu, dia nak keluar, sebab tak ada fungsi-fungsi ni, pemegang ni, apa yang terjadi, dia tergolek jatuh. So sangat tak selamat. Dekat sini, ni memang dia buat untuk orang-orang yang kurang kuat ke apa ke. Tapi sebenarnya Alphard ni dia ada yang model special dia. Kita panggil wheel cap. Bukan wheelchair tapi wheel cap. Afiq, saya ada terbaca dalam artikel yang mengatakan bahawa Alphard ni dia boleh dia punya boot boleh terbuka sendiri. Betul ke tak? Okey, kalau itu kita orang panggil power boot lah. So kalau katakan kereta ni sekarang ni tengah lock, and then tapi kita kena press juga dekat kunci. So tengok daripada kunci ni, kat sini dia punya button lock, unlock, and then dia ada power door sebelah kiri, power door sebelah kanan, and ni juga power boot lah. So kalau kita nak buka boot dia, kita hold 3 second.
Okey, sini kita nampak dia punya power boot. So kalau kata kita nak open, kita buka dari remote ataupun daripada dalam kereta. And then kalau kita nak lock, kita just tekan this button ni lah. Tekan ni je dia akan tertutup dengan sendiri. Yes, automatic dia akan tutup lah. So kalau nak explain lain, okay, macam Fire ni mostly kalau orang ambil pun untuk bawa barang ke apa. So sini memang boleh lipat lah. So kalau kata kita nak lipat, sebagai contoh, kita tarik button ni. And then ada satu lagi indication. Kita kena make sure yang arrow ni kena sama dengan sini. Ni arrow ni sama. Yang baru kita boleh lipat dia. Okay. And then so benda ni plug lah kat sini. So kalau kita nak bawa barang, dua-dua ni boleh lipat. So ada extra space lah. So and kursi depan tu pun kita boleh anjak sampai ujung. So kalau kita nak bawa barang tu tak ada masalah. And then the good thing lagi satu pasal Fire ni juga, dia boleh ada kompartmen bawah ni, simpan lah. Ni dia punya tire spare. Sini dia bagi satu set. Bukan satu set lah, satu biji. Dan ni ada extra kompartmen lah. Yang kata nak bawa letak luggage ke apa, sebab dia punya belakang ni terlalu sempit kalau kita nak family punya luggage ke apa kan. So kalau nak step pun tak boleh lah nak. Viewers kita dekat rumah tu mesti nak tahu, kalau you all nak beli kereta ni mesti you nak tahu harga dia. Biasa harga starting price dia untuk Alphard, model Alphard yang macam ni berapa Afiq? Alphard 2018 SC kita orang jual lebih kurang dalam 315. Harga body lah. So 315 akan dapat model 2018 SC dengan power boot, 2 power door, and then dengan Android system, ada sunroof, ada moonroof, ada rear entertainment, ada 360 camera, complete lah kat sini. Macam duit muka pula berapa kena bayar? So deposit ni Toyota Alphard dia tak banyak sangat, minimum 10% lah. Kalau katakan 300,000 dalam 30,000 ataupun dalam 25 lah minimum. So anda kalau nak beli kereta ni kena ada cash dalam 25 hingga 30,000. So kita tutup dulu. So kita nak nampak lah Alphard ni lampu design nanti. Untuk kereta 2500cc macam Alphard ni, dia punya minyak full tank berapa? So petrol capacity dia lebih kurang dalam 65 liter. So kalau katakan ikut date sekarang, harga minyak pun dah jatuh. So lebih kurang dalam RM1.82 seliter. So kita darabkan 65 lebih kurang dalam 118, 120 seliter. Seliter lah. 118 ringgit Malaysia untuk full tank. Okay Afiq, what about dia punya road tax pula? Okay, road tax untuk 2.5cc ni lebih kurang dalam RM835.20 untuk 2.5cc. Dekat on the road Malaysia ni kita selalu nampak Alphard kan, banyak Alphard. Tapi saya selalu confuse Alphard yang mana satu Alphard lama dan yang baru. So macam yang ni tahun 2018. Okey, apakah perbezaan dia? Apa yang saya patut tahu as a buyer? Kalau kita nak tengok dia punya difference old facelift dengan new facelift, kita boleh tengok dekat dia punya chrome ni lah. Chrome dia lebih slim design dengan dia panjang sampai ke lampu dah. Kalau katakan old facelift, dia punya chrome pendek sikit, yes. So kat sini pula dia panggil ada sequential punya signal lah. Kalau yang lama dia blinking. And then kalau kita tengok pun dia ada shark fin antenna dekat atas. Oh, dekat atas tu. Yes, betul. And then sebabkan ni dia datangkan khas body kit TRD Toyota Racing Development. So kat sini dia ada quad exhaust, dua-dua aktif lah. Kalau kita compare dengan model Lista yang tadi tu, cuma ada 2 saja. So boleh tengok lah kat sini. Oh, yang tadi ada 2 saja, ni 4 total. Dah macam Porsche Urus lah saya tengok kereta ni. Ada Porsche Urus. Porsche Urus belum ada lagi. Lamborghini Urus.
Anda nak menang hadiah misteri? Tinggalkan komen di bawah dan kami akan pilih pemenang dan kami akan umumkan di Instagram Take One TV. Segmen automotif ni kami buat hanyalah sekadar untuk berkongsi hobi kami bersama anda semua. Janganlah serius sangat kalau ada salah dan silap tu. Kalau anda sukakan video kami, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jumpa saya pada episod akan datang.